Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin Sallallahu rabbuna على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Yang saya hormati Al-Fadhil Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Pengerusi Surau Nurus Salam dan seluruh barisan jawatan kuasanya, para asatizah, para guru, tuan-tuan haji, perempuan hajjah, hadirin muslimin muslimat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dan kasih sayang Allah pada malam ini dapat bersama-sama saya dan juga tuan-tuan sekalian dalam majlis ilmu. Walaupun kita berada dalam perintah kawalan pergerakan syarat, kita ucap terima kasih pada Jabatan Agama Islam Negeri Johor kerana masih lagi membenarkan majlis ilmu dijalankan walaupun kuliah subuh, tazkirah Jumaat tidak dibenarkan. Tapi kita rasa syukur tuan-tuan masih diberikan ruang untuk kita terus menjadi hamba yang sentiasa mendekatkan diri Allah dengan majlis ilmu. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah sekalian. Hari ini hari yang keberapa PKPB saya pun tak tahu. Tapi yang pasti tuan-tuan, pengumuman duk nampak barangkali tamat awal kot. Barangkali lah kita di Johor ni. Tadi imam tanya saya, ustaz boleh lepas sampai sini lah. Ni masuk apa daerah tu? Skandar Puteri kan, Johor Bahru. Skandar Puteri. Skandar Puteri. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, jadi saya rentas daerah malam ni. Saya rentas daerah. Alhamdulillah, saya kebetulan ada jemaah. Dia ni tuan-tuan ketua polis Balai. Saya pun telefon dia bila saya ada kuliah di Pasir Gudang baru-baru ni. Dia kata, Ustaz draft satu surat. Dalam tu Ustaz mention jadual kuliah Ustaz sepanjang 1 bulan. Ustaz bawa jumpa saya.
Alhamdulillah tuan-tuan, saya pun hari Jumaat baru ni, lepas sembahyang Jumaat saya pergi di balai polis. Jumpalah dengan tuan ni, dia pun bawa saya masuk dalam ofis, dia pun tunjuklah kan. Saya tak mau cerita balai polis mana, tapi tuan-tuan, Allah mudah urusan bila kita nak buat kerja Allah kan. Saya telefon tanya dia, saya tanya, saya ada kuliah di Pasir Gudang, saya nak pergi ke sana, ada roadblock tak? Dia kata, saya kalau dalam kulai saya boleh bagi tahu, tapi luar daripada kulai ni kita tak boleh jamin, takut ada roadblock. Jadi kalau ustaz nak rasa selamat, ustaz jumpa kita buat surat kan. Saya pun kata, saya bukan nak pergi kuliah hari ni saja, saya dah banyak. Okey, kalau banyak ustaz buat surat sendiri. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita pergi hari Jumaat baru ni, mudah sungguh urusan. Saya pergi tuan-tuan sampai bertemu dengan tuan ni kan. Dia dengan saya, sepatutnya saya keluar, saya sampai dulu. Lepas solat tu saya keluar dulu, dia keluar kemudian. Tapi tuan-tuan, dia dengan saya, dia sampai dulu. Bila saya telefon, saya kata, tuan, saya on the way ni. Dia pun kata, saya baru nak keluar rumah. Para hadirin sekalian, bila saya sampai di balai tu, saya baru nak parking kereta. Dia kata, ustaz di mana? Saya sampai, ustaz tak ada. Saya kata, saya baru sampai. Bila saya bertemu dengan dia, saya kata, cepat betul tuan bawa kereta. Dia kata, dia hinjut highway, dia kata. Saya bawa laju. Saya kata, oh tak payah laju. Dia kata, saya kalau boleh, saya tak nak ustaz tunggu saya, biar saya tunggu ustaz. Tu dia tuan-tuan sekalian. Dapat anak murid macam ni, jemaah macam ni, nak apa lagi? Punya nak mudahkan urusan dakwah. Saya tak nak ustaz tunggu saya, biar saya tunggu ustaz. Jadi tuan-tuan, dia pun bawa saya masuk dalam ofis. Tengok tu, dia job sign. Nak job tu ya kan? Ketua polis balai, sekian-sekian, tak ada masalah, Allah mudah urusan. Dia sampai 6 hari bulan, tak ada masalah. Siap saya reserve kosong lagi kan? Untuk jemputan khas, nanti kita tulis dengan tangan. Tu dia. Jadi permit besar tuan sekalian kan? Cuma tak boleh rentas negeri sahaja. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita nikmat, Allah berikan kepada kita peluang tuan-tuan. Sebab ada orang yang bila kerajaan umum PKPB, dia rasa bimbang sebab dia ni kaki hiking. Tapi bila kerajaan umum PKPB, semua pusat-pusat rekreasi tutup. Dia mula rasa bimbang sebab dia tak boleh hiking. Ketahuilah, kalau dalam diri kita bila kerajaan umum PKPB tu kita rasa bimbang, ya Allah, aku bimbang, takut tak boleh datang solat jemaah. Ni tanda orang beriman kepada Allah. Dia tak rasa takut kalau dia tak boleh hiking, dia tak boleh jogging, dia tak rasa bimbang. Sebab ramai orang yang boleh jogging 150 meter, 2 km, 8, 50 km, 35 km jogging, tapi tak boleh jalan, duduk dalam surau malam ni. Ramai orang boleh hiking tuan-tuan, tapi tak boleh hiking tangga surau tu. Jadi para hadirin yang dirahmati Allah sekalian, bila Allah bagi kepada kita peluang, lalu kita gunakan manfaat umur sebagai tanda kita syukur kepada Allah, inilah tanda kita balas syukur. Tuan-tuan, nak balas rasa kasih kita kepada Allah bila Allah bagi kita nikmat banyak. PKPB ni tuan-tuan, ramai orang hilang pekerjaan, bahkan hilang tempat bergantung. Sepatutnya kita orang Islam bergantung kepada Allah, bukan bergantung kepada bos. Bila kita bergantung kepada bos tuan-tuan, bos buang kita kerja, pening tak? Pening. Gaji kita kena turun, dia potong gaji kita. PKPB biasa dulu ni gaji 5,000, dia kata lah ni job dah korang, kita bagi gaji 3,000. Jadi gaji kena potong, dia pun pening, sakit kepala fikir. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sebab tu kalau kita nak rasa tenang, kita letakkan Allah matlamat hidup kita. Jadi segala urusan dalam hidup kita Allah. Sebab rumah yang kita duduk dalam ni tuan-tuan, hari ni kita ada rumah. Rumah kita tu siapa bagi? Allah bagi. Kerja kita hari ni, duit setiap bulan, siapa bagi? Allah bagi. Anak yang kita sayang, yang kita bela, yang kita kasih, siapa bagi? Allah bagi. Bukankah dulu kita tak ada apa-apa? Dulu ni tuan-tuan, di awal perkahwinan, kahwin dengan isteri, masa tu tuan-tuan gaji 500 ya. Tapi boleh bela anak. Makin lama gaji makin besar, makin naik.
Rumah dulu daripada standard tuan-tuan sampai lah ni boleh renovate. Siapa bagi? Allah bagi. Asal kita tak ada apa-apa pun. Asal kita tak ada apa-apa. Dulu naik Vespa lah, dan ni boleh naik kereta perdana. Dulu naik basikal lah, dan ni boleh naik motor tuan-tuan sekalian. Jadi asal kita tak ada apa-apa, Allah bagi. Allah bagi pinjam. Bila Allah bagi pinjam tuan-tuan, buatlah cara orang yang pinjam. Sampai masa Allah akan ambil balik apa yang diberikan pinjam itu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita jangan bimbang. Bila Allah bagi kepada kita hidup tuan-tuan, kita nak mengabdikan diri kita kepada Allah. Biarlah kita hidup di atas muka bumi ni ada manfaat tuan-tuan sekalian. Biarlah Allah pandang nilai kita di hadapan Allah dengan pandangan yang tinggi. Saya dah buat contoh kepada tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ingat 2 tahun yang lalu saya mula kuliah di sini tuan-tuan, saya dah pernah buat perumpamaan ni. Saya kata apa, hidup kita tuan-tuan macam bekas ni. Tuan-tuan kalau tuan-tuan beli air mineral ni boleh jadi 30 sen ya, satu bekas ni 30 sen. Tapi tuan-tuan dalam bekas yang sama, tuan-tuan pergi mesin gedegang. Tuan-tuan mesin gedegang tu tempat tuan-tuan ada. Dalam ni dia isi air Milo. Boleh jadi tuan-tuan satu cawan RM2. Sedangkan cawan yang sama, kalau tuan-tuan isi air mineral ni 30 sen. Tapi bila isi air Milo tuan-tuan RM2, nilai tinggi di sisi Allah. Jadi Allah bekalkan kepada kita hidup di atas muka bumi Allah sama ya tuan-tuan sekalian. Macam mana kita nak isi dalam bekal umur yang Allah berikan kepada kita, tengok apa yang kita isi. Tuan-tuan isi air mineral 30 sen. Tuan-tuan isi air sirap boleh jadi 80 sen. Tuan-tuan isi teh ais boleh jadi RM1.50. Tuan-tuan isi Horlick, Milo, tuan-tuan isi madu boleh jadi sampai RM5 satu cawan. Jadi kita nak Allah pandang kita dengan pandangan yang tinggi, pandang kekasih. Maka kita kena letakkan Allah dalam hidup kita. Apa segala dalam amal yang kita buat, letak kita ada akhirat di hadapan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi malam ni tuan-tuan, kita nak teruskan pengajian kitab kita seperti biasa. Jadi tuan-tuan, bila Allah berikan kepada kita umur, maka jangan lupa berdoa kepada Allah. Doa ni tuan-tuan akan buatkan kita jadi tenang. Banyak dah masalah yang kita hadapi tuan-tuan. Sakit gout, kecil manis, tuan-tuan sakit buah pinggang, tuan-tuan darah tinggi. Waktu dia tangkap kepala, darah tinggi, naik pressure naik sampai 200, 180, dia tangkap kepala tu. Masa tu tuan-tuan makan ubat tapi tak sembuh. Yang menyembuhkan tuan-tuan Allah dengan apa? Doa yang kita minta. Ya Allah, aku tak boleh lena ya Allah. Aku tak boleh lena. Ya Allah, sembuhkan aku ya Allah. Bila tuan-tuan makan ubat, tuan-tuan rasa tak tenang lagi pun walaupun dah makan ubat. Tapi bila kita dah berdoa tuan-tuan sekalian, kita yakin doa ni lebih mustajab daripada ubat tu. Jadi kita makan ubat bersabit dengan kita doa kepada Allah, maka hati kita malam tu boleh lena walau tekanan darah 200 tuan-tuan sekalian. Walau tekanan darah 200. Sampai di hospital, doktor kata, pakcik, kami tak boleh benarkan pakcik balik. Telefon ambulans datang ambil di hospital. Datang telefon ambulans datang ambil di klinik. Sebab tekanan terlalu tinggi. Jadi tuan-tuan, ajaibnya dengan doa. Banyak masalah yang kita hadapi dengan doa. Jadi bila kita berdoa tuan-tuan, doa sungguh-sungguh. Jangan doa main-main, doa sungguh-sungguh. Macam mana tuan-tuan nak mengorak bini kita dulu-dulu ni kan? Masa dia jadi marka kita, bekas tunang kita, betul tak? Dulu dia tunang kita. Macam mana tuan-tuan nak ayat bini kita dulu-dulu, ayat macam mana lautan api sanggup kena kurun angin kan? Tengok bini bersiap lama pun tuan-tuan boleh tunggu kan? Nak berdating macam mana pun sanggup korban untuk isteri. Macam mana kita nak tackle markah kita satu ketika dulu kan? Bersungguhnya kita macam tu kita berdoa kepada Allah. Tuan-tuan jangan buat minta. Nak minta kepada Allah macam tuan-tuan order di kedai makan. Betul tak? Aneh, dia tarik satu. Tuan-tuan jangan buat ke tu. Jadi kita nak minta kepada Allah, kena minta sungguh-sungguh kan? Minta sungguh-sungguh. Jangan buat macam order di kedai mamak. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, malam ni kita nak tengok satu tajuk hadis Nabi SAW. Nabi sebut hadis yang ke-17. InsyaAllah malam ni tak lebih masa. Masuk insyaAllah kita berhenti tuan. Bukan lama ni lah, 27 minit daripada sekarang. Saya ikut jam tu kan? Saya ikut jam tu.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kita nak baca pada malam ini hadis yang ke-17. Pada bulan lepas kita dah tengok hadis yang ke-16, iaitu zaman orang tidak memperdulikan sumber untuk mendapatkan harta. Bermaksud apa tuan-tuan? Hadis yang lepas kita bicara berkaitan dengan satu hadis, Nabi kata apa? Zaman manusia, iaitu ma yubali rajulun min aina asabal mal min halalin aw haramin. Bermaksud manusia tak kisah dia dapat duit tu daripada mana, halal haram tak kira, yang penting kenyang, yang penting ada makan, yang penting boleh hidup mewah. Ni kita bicara pada bulan lepas. Malam ni kita nak tengok hadis yang ke-17. Nabi SAW sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yabqa minhum ahadun illa akala riba, faman lam ya'kul asabahu min ghubarih. Rawahu Ibnu Majah. Nabi sebut dalam hadis ni tuan-tuan, hadis yang kita nak baca pada malam ni, Nabi kata apa? Harta riba ada di merata tempat. Bermaksud apa tuan-tuan? Bila Nabi sebut harta riba berada di merata tempat ni, macam mana tuan-tuan takut dengan bala coronavirus ni? Macam mana kita takut dengan corona sampai kita pakai face mask, kita pergi mana pun kita protect diri kita. Bermaksud kita tak tahu kuman ni ada di mana, tapi kita bimbang takut dia sebar melalui udara. Kalau dia datang tuan-tuan tak pakai face mask, tuan-tuan sedut kuman masuk ke hidung, boleh jadi lekat kuman tu ada dalam badan kita. Tapi Nabi sebut dalam hadis ni tuan-tuan, Nabi kata apa? Harta riba ini duduk di merata-rata tempat. Nabi gambarkan seperti apa? Kita tengok hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun, akan tiba suatu zaman tidak ada seorang pun, la yabqa minhum ahadun, tak ada seorang pun kecuali illa akala riba, kecuali dia terlibat dalam memakan harta riba. Tu dia tuan-tuan. Nabi kata apa? Akhir zaman akan sampai satu masa nanti tak dapat seorang pun, tak ada, melainkan semua sempat riba belaka, makan harta riba belaka. Nabi kata apa? Illa akala riba, melainkan dia tersabit dengan riba. Faman lam yakul asabahu min ghubarih. Nabi kata, kalau dia tidak memakannya secara langsung, bermaksud dia tak ambil benda tu secara langsung, jelas, nyata, terang di depan mata, dia tak ambil benda tu, tapi kata Nabi SAW, ia akan terkena juga debu-debunya. Bermaksud dia usaha lari daripada riba ni tuan-tuan, dia tepis sungguh-sungguh, kena juga debu tu di baju dia. Bermaksud dalam usaha dia tak suka, terkena juga. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita baca tuan-tuan keterangan kandungan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sangat jelas terjadi di hadapan mata kita hari ini. Dengan banyaknya bank tu dia sebut terang-terang tuan-tuan, bukan saya sebut, ni kitab yang kita baca malam ni, yang melaksanakan sistem riba di seluruh pelosok tanah air. Ni semua saya nampak main riba belakang ni. Betul tak? Suka dah? Tak suka. Tapi lagu mana Ustaz? Tersangkut juga dengan benda yang kita tak suka ni. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah sebut dalam Quran, wala taqulu bainakum wala taqulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu ilal hukami litaqulu fariqam min amwalin nas bil itsm
wa antum ta'lamun. Allah sebut dalam Quran, tuan-tuan, Allah kata apa? Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan harta lain daripada kamu. Jangan kamu ambil harta yang bukan hak milik kamu dalam keadaan salah. Jangan ambil harta yang bukan hak milik kamu. Bermaksud bila riba ni, tuan-tuan, dia ambil hak orang dalam keadaan tak reda. Dalam keadaan apa, tuan-tuan? Riba ni yang disebutkan sebagai riba lughatan az-ziyadah. Ar-riba lughatan az-ziyadah. Riba dalam bahasa Arab, tuan-tuan, dari sudut bahasanya maksudnya ziyadah, tambah. Bermaksud benda ni, tuan-tuan, ditambah. Sebut saja riba, benda tu akan menyebabkan tingkatan. Benda tu akan menyebabkan, tuan-tuan, dia jadi bertambah. Dalam istilahnya, iaitu tambahan hutang akibat penangguhan tempoh bayaran, maka pertukaran itu akan jadi. Bermaksud apa, tuan-tuan? Daripada 100 jadi 150, daripada 1000 jadi 1500. Jadi, tuan-tuan, kenapa saya kata ni muka ambil riba semua? Saya tak tahulah kalau ada di hadapan saya beli rumah cash hari ni. Ni semua beli rumah hutang belaka. Bermaksud bila beli rumah hutang, benar tak apa yang Nabi sebut? Benar ataupun tidak? Benar. No, tuan-tuan, 100 tahun yang lalu, ketika tu bank tak ada lagi. Boleh jadi benda ni tak terjadi lagi. 500 tahun yang lalu, Maybank tak ada lagi, tuan-tuan. CIMB Bank tak ada lagi. Bank-bank ni tak ada lagi. Tapi, tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila Nabi kata akan sampai satu zaman, iaitu apabila dunia ni dekat dengan kiamat, maka riba ni, tuan-tuan, tak dapat elok. Riba ni tak dapat elok. Yang kita duk nampak, tuan-tuan, jenis riba ni, kita duk nampak alung. Kita duk nampak nu ceti arah, pinjaman wang. Tu yang duk letak di dinding-dinding, yang letak di tiang pokok di kawasan tempat, tuan-tuan ni. Pinjaman berlesen. Dah orang tak pinjam, tuan-tuan, dia buat brosur, dia buat kad kecil, dia letak di setiap pintu rumah. Walaupun kita tak suka, tuan-tuan, sampai juga depan pintu rumah kita. Inilah yang Nabi sebut. Walaupun kita tak suka, benda tu sampai. Debu tu ada, tempias tu kita kena. Hadirin yang dimuliakan Allah sekalian, yang tu bila kita sebut ceti, kita sebut alung, yang ni yang kita nampak. Bermaksud benda ni, tuan-tuan, benda ni akan datang musibah yang cukup besar. Saya ada, tuan-tuan, baru ni mengadu satu orang, dia ni pinjam alung. Disebabkan, saya pernah cerita, saya tak ingat, tuan-tuan, tapi disebabkan mak mentua nak datang ke rumah lepas daripada PKP, dia kena buang kerja. Dia tak ada duit, tapi mak mentua nak datang di rumah. Bila mak mentua nak datang di rumah, tuan-tuan, dia malu. Dia baru kahwin setahun lebih, duit tak ada. Bila duit tak ada, tuan-tuan yang dirahmati Allah, dia buat apa? Dia hutang. Bila dia hutang, tuan-tuan, sampai satu keadaan dia tak mampu bayar. Dia tak mampu bayar. Bunga yang berganda. Hutang 300, tuan-tuan, bukan dapat 300. Hutang 300, dapat 200. Tuan-tuan, hutang 1000, bukan dapat 1000, dapat 700. Kemudian bunga setiap minggu, pinjam 1000, bunga setiap minggu RM300, RM300. Sebulan, tuan-tuan, tak boleh bayar. Naik sekali ganda, hutang 1000, bayar 2200. Tu dia. Bayar 2200 dalam tempoh sebulan. Hamba Allah ni, tuan-tuan, bila dia tak mampu bayar, dia pun telefon sahabat saya ni, minta pinjam duit. Minta pinjam duit, tuan-tuan. Dia kata apa? Alung dah tekan, dah hinjut semua. Kad bank kena bagi, kredit kad kena bagi, semua kena bagi. Jadi, tuan-tuan, apa yang disebut oleh Nabi, benda ni mendatangkan musibah yang cukup besar. Sebab tu kita orang Islam, tuan-tuan, jangan buat asal barang dapat. Asal dapat duit, tak kira jalan macam mana, jangan guna begitu. Kalau orang bukan Islam, tuan-tuan, dia meniaga asal barang jadi duit. Tapi kita orang Islam, jangan bagi ada istilah ni dalam hidup kita. Para hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Jadi, tuan-tuan, akhirnya apa jadi? Pinjam. Bila pinjam dekat satu orang kawan ni, nak bayar dekat alung.
Kawan ni pun datang cerita, dia kata, Ustaz, dia tak ada duit, dia minta pinjam saya 2,000. Saya bagi 2,000. Saya sayang kepada dia, Ustaz. Dia best friend saya. Saya pun tak ada duit. Saya ambil gelang bini saya. Saya pergi gadai di bank rakyat. Duit tu saya dapat 3,000. 2,000 saya bagi kawan saya pinjam. Bila kawan saya pinjam 2,000, Ustaz, dia janji nak pinjam 2 minggu, dia nak bayar balik. 2 minggu dia tak bayar lagi. Ustaz, gelang emas isteri saya, Ustaz, kena bayar upah. Kena bayar upah simpan. Akhirnya tuan-tuan putus kawan. Putus kawan. Bermaksud jenis riba ni tuan-tuan, jenis pinjam-pinjaman ni yang kita kata yang tak berlesen. Yang nampak cantik sikit pinjaman wang berlesen. Betul tak? Istilahnya sama. Istilahnya sama. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita ada kawan-kawan kita yang buat benda ni, kita pesan kepada dia. Allah ancam satu ancaman yang cukup besar. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Sebab itu para hadirin yang dirahmati Allah, ada tak jenis kawan kita, dia bagi kita pinjam duit, dia bagi kita pinjam 100, dia kata bayar 140. Dia bagi kita pinjam 1,000, dia kata takkan tak faham kot, orang dah bagi kita berbudi, berbahasalah. Dia bagi kita pinjam kereta, dia kata tak ada masalah nak pinjam kereta, minyak bagi penuh. Oh, tu dia tuan-tuan. Ni syarat hampir sama. Ataupun kita bagi pinjam, dia bagi kita pinjam kereta, lalu kita ambil kereta tu, kita sendiri bagi. Ataupun kita setuju dengan syarat, nak pinjam kereta boleh, aku boleh bagi kepada kamu pinjam kereta, tapi bila kamu dapat ni kereta ni, ikutlah kamu nak buat apa. Kamu nak isi minyak penuh ke, kamu nak letak duit dalam tu ke, terpulang kepada kamu, kamu bagi, saya ambil. Bermaksud tak ada syarat tuan-tuan, tak ada syarat. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, jadi kita tengok hari ni, bila yang disebut oleh musannif pengarang kitab ni tuan-tuan, dia cerita kepada kita berkaitan dengan riba ni. Akhirnya tuan-tuan, kita semua terjebak. Baik saya yang cakap malam ni, baik tuan-tuan yang duduk depan saya. Kalau dengar alung, nampak macam Ustaz, kami mana main alung. Ustaz, ceti mana kami main, Ustaz. Pinjaman wang berlesen pun kami tak pernah main. Nak comel sikit bank. Tu dia. Yang ni baru comel. Nama ni baru sedap. Dia letak bank-bank. Nama ni sedap tuan-tuan. Tapi bila kita tengok apa yang disebut, apa yang polisi yang diberikan, yang ditawarkan kepada kita, sama dah, hampir sama. Cuma nama je yang berbeza. Sebab itu Allah sebut dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba ataupun mengambil riba dengan keadaan berlipat kali ganda. Allah sebut dah, la ya'kulur riba adha'afan mudha'afah. Jangan ambil harta berlipat ganda. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, yang duduk di hadapan saya ni, kita semua beli rumah. Tuan-tuan beli rumah harga 250,000, tuan-tuan bayar 30 tahun. Selesai, tuan-tuan pernah dah ambil kalkulator, tuan-tuan try kira 250,000 yang tuan-tuan pinjam beli rumah, dengan installment bulanan tuan-tuan RM900, tuan-tuan darab 35 tahun tuan-tuan bayar, berapa ribu jadi? Ya Allah Ustaz, terkejut Ustaz, kan 500,000. Tu dia, dekat sekali ganda. Tanpa disedar, bayar daripada anak satu sampai dapat cucu 5 orang baru habis. Tu dia, 900. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, yang kaya siapa? Yang kaya bank. Sebab tu PKPB ni tuan-tuan, PKP pun bank sentiasa untung. Betul tak? Kita tengok ada di kalangan ahli politik duk desak bagi moratorium, sambung lagi sampai bulan 6. Sambung lagi sampai bulan 6, 20, 21. Ramai rakyat yang susah. Bank untung dah, bank untung. Bank tak rugi lagi tuan-tuan, duk untung lagi, bilion lagi makan untung. Hadirin yang dimuliakan Allah sekalian, jadi benda ni tuan-tuan yang dirahmati Allah, tak kira daripada mana. Benda riba ni tuan-tuan, kalau kita tak ambil riba, nak belajar macam mana? Dulu orang panggil perbadanan tabung, sampailah ni perbadanan tabung pendidikan apa? PTPTN. Tahu tak? Sebelum PTPTN buat ujrah. Berapa persen tuan-tuan sekalian?
Ni, saya peminjam PTPTN. Peminjam PTPTN dan pembayar tegar. Potong gaji, tuan-tuan sekalian. Potong gaji, bayar hutang. Tapi kalau kita tak ambil PTPTN zaman tu nak mengaji, nak harap mak bapak bagi duit, mak ayah bagi duit, kita bukan orang senang. Ini yang duduk depan kita bukan orang senang. Boleh jadi ada orang senang, tapi hanya segelintir saja. Yang tak senang terpaksa ambil. Terpaksa. Kalau tidak anak tak mengaji, tuan-tuan sekalian. Anak tak masuk universiti. Jadi ambil PTPTN. Bila ambil, tuan-tuan, dalam tu sama tak? Sama lah. Sama lah. Daripada start, daripada duduk di medan pendidikan, daripada duduk belajar, duduk mengaji, sampai kerja, rumah, beli kereta, beli apa, semua dengan riba belaka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi boleh ke tak boleh? Kalau pinjam 50,000, tuan-tuan, dia kata kos pengurusan. Betul tak? Biar dia buat ujrah, dia kata sistem ujrah, dia kata kos pengurusan. Pinjam 50,000, upah dia 3,000, bayar dalam masa 20 tahun. Ini harus. Hukum dia harus. Sebab kos pengurusan. Nak bayar gaji staf, nak bayar bangunan, nak bayar macam-macam maintenance. Pinjam 60,000, kos pengurusan 3,000. Boleh terima? Ni pinjam 60,000, bayar dekat 80,000, 20,000, tuan-tuan, interest. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah sekalian. Malam ni ada live, tuan-tuan. Nasib saya baca kitab. Saya baca kitab, tuan-tuan sekalian. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah sekalian. Jadi ramainya manusia. Bila akhir zaman, tuan-tuan, kita nampak tak benda yang haram, mereka hias bagi nampak cantik. Mereka hias benda yang haram bagi nampak cantik. Tu dia. Hias benda yang haram. Satu orang Pak Long, tuan-tuan, dia pun pergi semayang. Dia ni naik motor lama dah. Motor C70 lama. Pergi naik semayang, kecek. Macam motor imam tu. Tu dia. Kan? Macam motor imam. Dengan Bilal tunjuk itu dia dah. Macam motor imam C70. Balik-balik tu, tuan-tuan, bini kata, Abang, belilah motor baru, Abang. Beli motor baru. Abang, beli motor baru. Imam pun kata, tak apa, jom ayang, kita naik motor, kita pusing tengok kedai motor kat depan tu. Betul tak? Naik motor. Bukan imam sinilah, imam tempat lain, bukan imam ni saja, naik C70. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Naik motor C70, pusing tengok, bini kata, Abang, kedai ni nampak comel, Abang. Kedai ni nampak comel ni. Macam berhenti sini tengok. Tu dia. Dia tulis atas tu, zero down payment. Wah, menarik tak? Menarik lah. Kita pun berhenti. Nak ni motor ni. Hak Najib naik ni. Y3 suku. Naik hak ni. Bau kelas naik motor. Datang masjid, bau kemas. Ustaz kata kena naik benda yang paling hebat sekali. Naik hak paling mahal tu, datang rumah Allah, bau kemam. Bila pun kata, imam pun kata, okey, hak ni boleh kita beli. Sapu kita beli. Cina tu, you mau ini motor ah? Mau ini kita buat macam ni. Sabar, you tak payah bimbang. 3 hari siap. Wah, kemam. Beli. Betul tak? Beli. Zero down payment. Sebulan RM300. Harga motor RM6,000. Bayar 3 tahun. Kera pi mai. Harga motor jadi RM10,000. Bunga RM4,000. Wah, sedap naik. Cek. Kemar. Sebab tu, tuan-tuan, ada satu orang ustaz, saya tak ingat dah, tuan-tuan. Saya pernah pergi kuliah saya pernah pergi mengaji di satu tempat ni. Ustaz tu, tuan-tuan, dia kasar sikit lah. Ustaz tu kasar. Dia kata apa? Dia kata, apa hukum makan babi? Orang semua pakat kata haram. Saya pernah sebut dah, tuan-tuan, kan? Apa hukum makan riba? Haram. Apa hukum naik motor beli dengan benda riba? Haram. Habis naik motor tu sama macam naik babi tak? Tu dia. Tu dia, tuan-tuan, punya kerah kena lagu tu.
Kerah. Jemaah sendiri yang sebut. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, akhir zaman dia hiyah benda yang haram bagi nampak halal tuan-tuan sekalian. Macam kita tengoklah ni tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kita tengok orang meniaga baju, betul tak? Meniaga baju, ketat, sendak, lekat. Kan? Butik muslimah sekian-sekian meniaga baju jubah. Bini kita pun beli abang. Kena sungguh hak ni bayu comel. Tu dia. Laki betul laki pun tuan-tuan jenis malas nak layan. Ambil. Balik-balik pakai tuan-tuan. Tu dia ketat. Balik-balik pakai di rumah ketat. Tok laki tengok, tengok badan macam Doraemon. Baju kecil yang masuk. Bini kata abang, ni jubah abang, jubah. Gapo tak boleh? Jubah. Kelah. Hujah bini, jubah. Jubah ni muslimah. Tahu tak? Baju muslimah. Jadi dia buat hiyah benda tu haram bagi jadi halal. Nama jubah tapi tak ikut syariat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, akhir zaman ni hiyah benda yang halal bagi jadi haram, benda yang haram bagi jadi halal. Benda yang halal bagi jadi haram. Betul tak? Kahwin dua, halal ke haram? Halal. Bini dua, bini tiga, bini empat, halal. Tapi tuan-tuan muslimah lah ni, orang perempuan lah ni, dia buat siapa kahwin dua tu haram. Betul tak? Tak usah dia buat muka ketat sama ni. Dia hiyah wanita-wanita lah ni tuan-tuan. Tuan-tuan tengok wanita hari ini kah, nona kah, mingguan wanita kah, macam-macam tuan tengok dalam TV tu. Dia buat siapa poligami ni macam haram jadah sangat. Tuan-tuan, jadah ni saya pernah cerita dah kan. Jadah ni bukannya mencarut, bukan mencarut. Dia jiddan daripada kalimah bahasa Arab. Haram jiddan, haram sungguh. Jaid jiddan, baik sungguh. Haram jiddan, haram sungguh. Tapi dapat dekat orang Melayu, dia tak jadi jiddan, dia jadi jadah. Bermaksud tuan-tuan, ni dia tanam dalam kepala otak bini kita. Media sosial hari ni, TV, drama yang dok mainkan hari ni, kahwin dua ni haram, kahwin tiga haram. Jadi kita pun jadi takut. Di surau, di masjid, di kedai makan, sembang, berdekah, balik rumah seorang juga. Sebab apa tuan-tuan? Kerana benda ni, benda yang halal hiyah bagi jadi haram, benda yang haram hiyah bagi nampak halal. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Jadi kalau berasa nak kahwin dua, balik di rumah, tengok bini di rumah dulu. Kalau bini tu boleh jadi, kalau bini jenis madu lepah, jangan buat gagah. Sebab madu lepah ni tuan-tuan, dia bahaya. Sekali dia sengat. Sebab tu madu lepah tuan-tuan, orang tak ambil madu di situ, orang tak sedut madu di sarang. Orang kena potong sekali dengan sarang buat turun. Bermaksud jenis tu bahaya. Tapi kalau dapat madu jenis kalau dapat bini, boleh jadi madu macam madu kelulut, tak apa. Madu kelulut tuan-tuan sedut di sarang, dia tak sengat kita. Jadi balik tengok bini di rumah lagu mana. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi bila sebut tuan-tuan berkaitan dengan halal dan haram ini, lalu apa yang disebut dalam hadis yang lalu tuan-tuan, mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram, makan-makan yang haram, minum-minuman yang haram, pakai pakaian yang haram, kemudian berdoa ya Rabb ya Rabb ya Rabb, berdoa dekat Allah dengan harapan Allah akan makbul doanya, sedangkan dia makan makanan yang haram. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, hari ini tuan-tuan kita katalah kita pengguna kredit kad, kita pengguna bank, beli rumah hutang. Mak ayah kita di kampung, tok wan kita di kampung, pak menakan kita, pak long kita di kampung, dia tak terlibat dengan riba ke? Di sana jauh ustaz, tak ada bank.
Tapi tuan-tuan lah ni bahaya tuan-tuan. Dia panggil jenis bank gali kapek tu. Tu lagi steady. Masya Allah, Masya Allah. Betul tak? Dia bawa kapek naik motor tu, naik van, dia masuk dalam kampung-kampung, beli, bayar 10 kali pun tak apa. Mati halal, mati halal. Betul tak? Kapek tu tuan-tuan beli dinilai harga selai RM90. Tuan-tuan beli dekat dia 300, dia jual selai. Tak apa, RM50 saja. Ambil dulu RM50. Nanti bulan depan saya datang RM50 lagi. Betul tak? Kena tak dengan riba? Kena. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bila sebut berkaitan dengan riba ni tuan-tuan, tak dapat tidak sampai ke hari ni. Sebab itu tuan-tuan, bila kata beriba ni sampai ke hari ni, kita kena jaga sungguh. Berapa ramai tuan-tuan ambil duit buat benda yang haram. Dah lah duit tu dapat dengan cara yang haram, lepas tu buat benda yang haram. Kena jaga sungguh tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sebab kita tak mau apa? Kita nak dalam hidup kita, biarlah rezeki yang sampai kepada kita itu rezeki yang halal. Jadi ustaz kami bukan nak riba, tapi terjebak dengan riba. Hatta tuan-tuan Nabi sebut dalam hadis Nabi, batu kena jaga semua. Hadis Nabi kata apa? La'anallah man akala riba wa mukiluhu wa katibuhu wa syahiduhu. Nabi kata Allah laknat orang yang makan riba. Wa mukiluhu wa katibuhu wa syahiduhu, orang yang bagi riba. Bermaksud tuan-tuan, yang bagi riba tu pun Allah laknat. Yang makan riba Allah laknat. Yang apa tuan-tuan? Wa katibuhu, yang penulis riba Allah laknat. Wa syahiduhu, yang paling sedap sekali, guarantor. Tuan-tuan nak beli kereta Vios, anak nak beli Vios, pak jadi guarantor. Pak kata saya mana main riba. Bawa anak tuan-tuan baru kerja, baru dapat kerja. Anak nak beli kereta Vios, pak kerja dah, pak dah stabil, anak nak beli kereta, pakai payslip anak. Bank pun kata, oh payslip tak strong, kena ada guarantor. Pak pun steady, P sign. Nah, tu dia, baik punya. Rupanya pak masuk juga guarantor. Wakatibuhu, no dia hak print dokumen tu, yang print dokumen tu. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, apa yang saya sebut benda yang haram, hiyah bagi nampak halal. Sebab tu bila tuan-tuan nak pergi beli kereta, tuan-tuan nak beli rumah, ada tak bank cakap, Assalamualaikum Cik Rahman? Ya saya. Cik Rahman tahniah, loan dah lulus, pinjaman yang diberikan oleh bank 70,000 termasuk dengan riba, jadi 781,000. Ada tak? Bank dah sebut lagu tu tak? Bank tak sebut. Bank kata apa? Cik tahniah cik, loan dah lulus, interest 2.5%. Betul tak? Kita pun alhamdulillah, Masya Allah, seronoknya loan lulus. Rupanya kita duk seronok dengan riba ni. Sebab tu dia tak sebut riba. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, jadi siapa nak bertanggungjawab? Siapa nak jawab di hadapan Allah? Siapa nak jawab di hadapan Allah? Ni hadis kita baca malam ni. Walaupun kita tak suka lari daripada benda ni, tapi terkena juga dalam hidup kita. Jadi yang nak jawab ni pemerintah yang memberikan kebenaran sistem ini. Tu dia. Siapa saja jadi pemerintah, negara mana yang duduk, dia kena jawab. Habis ustaz saya ceramah di masjid Taman Sri Pulai tuan-tuan. Taman Sri Pulai. Habis saya ceramah, tuan-tuan datang satu orang haji, dia kata, ustaz anak saya kerja bank, macam mana ustaz? Saya kata tak ada masalah. Dia bimbang tuan-tuan, dia kata anak saya kerja bank. Saya kata tak ada masalah. Macam anak kita tuan-tuan kerja di Tesco, dalam tu ada jual arak, halalkah haram? Dalam Tesco tu ada jual arak, bulan-bulan dapat gaji, halalkah haram? Halal. Tapi kalau dia yang melakukan urusan jual beli arak itu, orang angkat arak letak di atas meja cashier. Ambil arak letak atas meja cashier. Anak kita yang scan benda tu, yang terima duit, halal ke haram? Jadi haram. Jadi sebelum ni dia kerja halal tak? Halal tak ada masalah. Tapi dia buat jual beli itu jadi haram. Habis ustaz, kalau lepas ni ustaz, anak saya kerja bank macam mana? Ustaz kata tadi, wakatibuhu, orang yang menulis riba. Bila sampai dekat nak print dokumen, panggil staf Cina. Buat. Betul tak? Lah ni tuan-tuan, merata bank ada.
kan? OCBC ke apa segala ni. Ni nak print benda ni, aku tak mau terlibat. Siapa nak print, aku tak mau. Tu dia tuan-tuan. Jadi benda ni kena ambil jaga sungguh. Sebab Nabi SAW Nabi sebut berkaitan dengan apa yang kita baca pada hari ini. Jadi para hadirin tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita nak apa? Kita nak hias sungguh. Kita nak jadikan ahli keluarga kita anak bini kita. Jadi yang bertanggungjawab siapa? Gaji yang dia dapat setiap bulan tak ada masalah. Sebab dalam bank tu ada Islamic banking. Tuan-tuan nak beli kereta, ambil Islamic. Tuan-tuan nak beli rumah, ambil Islamic. Tuan-tuan debat nak cerita berkaitan dengan perbankan ni banyak tuan-tuan. Jadi insya-Allah andai masa panjang ke depan ni tuan-tuan, kita kena jaga sungguh. Tapi apa yang saya baca pada malam ni, hadis yang kita bicara pada malam ini tuan-tuan, tidak terkenal semua di rumah tuan-tuan, di kampung. Saya balik kampung, sampai di satu rumah tu saya tengok tuan-tuan, raya baru ni, rumah dia TV besar. Saya tanya makcik, besarnya TV rumah makcik. Dia kata TV tu ambil dekat Along. TV tu ambil kat Along. Bayar berapa? Tak payah bayar, tunjuk ya, dia main hantar di rumah. Tu dia. Saya tanya, bayar muka berapa? Tak ada muka. Ada minta payslip. Payslip apa baru? Kami ni kerja motong getah ya. Kerja menoreh getah, mana ada payslip? Weh, boleh beli TV. Lepas tu kita tanya, bayar macam mana? Bayar sebulan 150. Berapa kali bayar? Bayar 15 bulan. Saya pun kira. Harga TV tu tuan-tuan lebih kurang dalam 900,000 lah. Kita buat kekelin, tu dia harga. Kau punya dekat 2,000. Dekat sekali ganda. Patutlah masuk tunjuk. Dia hantar di rumah tuan-tuan. Sampai ke kampung juga terlibat dengan riba. Walaupun tak suka. Kalau tak beli, pakai tak ada TV. Jadi nak ke tak nak ke terlibat dengan riba. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, jadi mudah-mudahan apa yang kita baca pada hari ini, ingat Allah sebut dalam Quran, Allah ancam sungguh orang yang makan harta riba, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbatu syaitanu minal mas. Allah sebut dalam Quran tuan-tuan, orang yang memakan harta riba ini kelak dia akan bangun dalam keadaan seperti mana orang mabuk. Macam mana orang kena rasuk dengan syaitan, macam mana orang kena rasuk dengan hantu tuan-tuan, di hari mahsyar nanti kita bangun di hadapan Allah. Lalu pada ketika itu kita boleh nampak tuan-tuan daripada jauh, oh mamat ni confirm makan riba. Tu dia bangun macam orang mabuk. Dia bangun macam orang mabuk. Rupanya dia memang Allah sebut siap azab di hari akhirat kelak, dia akan bangun seperti mana orang kena rasuk syaitan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ada manfaat di sisi Allah, ada keberkatan majlis ilmu kita pada malam ini. Saya mohon ampun dan maaf andai terkasar bahasa. Mudah-mudahan tuan-tuan apa yang kita belajar dijadikan iktibar untuk kita. Mudah-mudahan rezeki yang kita dapat rezeki itu rezeki yang halal dan thayyiban insya-Allah. Jadi mohon ampun dan maaf. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah yang kurang itu kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.